profit. Itu masalahnya. Sebab itu saya katakan pada permulaan dagangan tolong jangan pakai betul. Saya sendiri blow 50,000 US dollar dalam masa few second untuk currency ni. Saya pernah ceritakan kan. Tak tahu apa. Sebab tak tahu apa itu MT4. Tak tahu. Saya kenal MT4 tahun 2006. MT4 pun beta version waktu tu. Wassalam. 2006 lah. 2006. Waktu tu beta version baru keluar. MT4 pun baru keluar 2006. 2006. Tapi of course kita punya fokus kepada profit. Of course. Tapi kalau anda belajar dan fokus anda kepada profit dan bukan kepada proses dia, percayalah anda akan keluar daripada bidang ni kalau nasib anda tak baik. Dan mostly kita nasib tak baik. Itu yang saya dapat sebut. Okey, kita akan cerita pasal benda ni pada hari ni ya. Jadi kita lihat dulu kepada pasaran apa yang kita nampak. Saya tak sempat untuk update chart sebab tadi ada sesi, ada persiapan kita untuk FB Live kita besok. Jadi esok saya tak ada sesi, tapi kita akan ada FB Live di page XM Malaysia pada jam 9 malam esok. Jadi kita lihat kepada apa yang kita nampak dekat pasaran sekarang. Di mana dalam kalender apa yang kita ada kejap kita ada untuk UK punya data pekerjaan tadi menunjukkan angka yang agak bercampur. Jumlah mereka yang hilang pekerjaan masih lagi tinggi. Ni maksud dia claimant count change ni masih lagi berada pada angka yang tinggi tapi lebih rendah daripada sebelumnya. Kadar pengangguran menurun 4.7, lebih rendah daripada sebelumnya. Ekonomi UK dibuka pada bulan lepas dan ini menyebabkan all the data, GDP data dia semalam, kita ada employment data dia adalah lebih positif. Malam ini kita akan ada US punya retail sales. Jadi seperti saya sebut semalam, Retail sales, anda boleh tengok data ini sebenarnya. Kalau kita nampak untuk data ini, consumer sentiment ni lebih negatif. Ini adalah untuk terkini. Anda jangkakan retail sales ni juga akan lebih rendah. Jadi market menjangkakan lebih rendah. 1.3, 0.2, 0.9, 0.6 sebelum. Dan retail sales month on month dijangka negatif 0.2. The surprise is kalau dia naik. Kalau dia lebih rendah, itu tak mengejutkan market. Tapi kalau dia naik, itu boleh menyokong US dollar. Tapi kalau data ni lebih rendah, miss, dan kita tak ada apa-apa. Saya tak jangka banyak reaksi. Industrial production ini memberikan gambaran kepada GDP US. Lain daripada tu, Fed Powell tengah malam, I don't see dia akan sebut apa-apa sebab minggu depan kita akan ada Jackson Hole Symposium. Jadi ini adalah yang jadi perhatian pasaran pada hujung minggu depan daripada 26, 27 dan 29 28 lah kalau tarikh kita. Jadi minggu depan kita akan ada Jackson Hole Symposium. Saya nasib sempat jumpa Zul. Kalau tak ke laut juga. Wassalam Rosdi. Okey. Jadi untuk malam ni, untuk retail sales, surprise kalau dia lebih bagus. Saya tak jangka dia lebih bagus. Sebab sentimen pengguna US berada pada tahap yang amat rendah. Ini adalah untuk consumer sentiment. Yang retail sales tadi, orang yang beli kan. Ni, kalau anda tengok dia punya data semasa ni, ini adalah angka dia. Jadi kalau kita tengok kepada net job dan income uncertainty mula jatuh, kita nampak untuk harga, pengguna melihat harga sekarang ni tak cantik. Inflasi tu naik. Ni maksud dia. Nampak? Dan ini berada pada paras terendah dalam tempoh berapa tahun ni. Tu yang kita lihat sekarang untuk University of Michigan. Jadi maksudnya kita pasaran menjangkakan untuk retail sales ni lebih rendah. Ni adalah untuk ni
Jadi kalau dia, yang surprise dia kalau dia tinggi. Kalau dia rendah, itu memang acceptable. Memang dia rendah. Kalau dia teruk sangat, tu mungkinlah. Itu mungkin boleh menyebabkan lebih risiko lebih tinggi, risk off dalam pasaran. Secara besarnya hari ini adalah lebih negatif untuk semasa, kecuali untuk UK, di mana data pekerjaan dia tadi adalah lebih positif. So kita lihat kepada chart. Saya tak sempat untuk update chart, tapi nothing much. Ini saya masih tandakan sebagai wave 4. Tapi ingat, kita dah sebut semalam, sekiranya dia break this trend line, ini tak break, sekiranya dia break ke bawah, kita pun dah nampak tanda-tanda dia, di mana kat sini kita ada divergence. Ini dah break tak? Ini tak break divergence. Dan ini dah turun. Di sini dah turun. Selepas membuat divergence, setakat ini kenaikan dia tidak melangkaui ke atas. Jadi kalau dia turun lagi, ini adalah wave 2. Faham? Anda trade dekat sini. Anda trade yang ini. Kalau dia ke bawah lagi, setakat ini structure dia adalah sebahagian daripada structure ni. Nampak kan? Nak tengok sekali imbas pun nampak. Tak payah tanda apa-apa. Ini sama kan? Ini satu kampung. Jadi kalau dia keluar daripada kampung tu, anda trade dia. Dalam 3 wave. Ingat, kalau ada jangka wave 2, dia kena sekurang-kurangnya 38.2. Tapi bukan enter kat 38.2. Ada nak bila dia buat A, B, B tu break jadi C ke bawah, ada tarik Fibo, 100% dia melangkaui 38.2 ni. Saya nampak ada yang tak faham. Dia ingat letak entry kat 38.2. Bukan. A, B, dia turun langkau A ataupun W, dan anda akan letakkan limit order. Kalau itu berlaku. Sekarang ni saya tak lukis macam tu. Sebabnya, untuk US index lebih kuat berbanding dengan indeks-indeks yang lain. Kita ada, dan DAX juga adalah lebih kuat. Ini adalah US 30. Benda sama. Kalau dia keluar daripada kampung ni, dan satu kat sini. Saya dah ubah chart dia. Okey. Dan kita akan trade wave 2. Okey. Simple dia. Saya letak 3 kat sini. 3, 4. Ini extension untuk 5. Dan kita ada 2. Kalau dia buat benda tu, kita trade dia. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Okey. Ini adalah untuk Nasdaq. Nasdaq lain structure. Nasdaq adalah flat. Nasdaq menunjukkan kita mungkin buat wave 2. Nasdaq ni. Jadi Nasdaq ni saya keluarkan daripada kita punya ni sebab Nasdaq adalah flat. Okey. Nasdaq adalah flat. Jadi yang lain-lain itu adalah wave 2. Saya tak sempat nak update semua ni. Okey, 2. Unless dia buat wave 2, then anda trade dia. Tak sempat nak update. Update pagi tadi. Okey, jadi US 500, US 30. Jadi Nasdaq keluarkan daripada list dahulu. Kalau trade RSI, RSI saya tak ada level pun, Kasyah. RSI saya, sebab ada orang guna 20, ada orang guna 30. Saya tak peduli pasal level, saya peduli pasal dia punya divergence. Saya tak peduli pasal ni, pasal level 20 ke, dia 60 ke, 50 ke, 100 ke. Dia ada makna dia, tapi untuk sistem 3711 saya tak peduli dia. Tak ada. Sebab ini saya boleh lukis benda lain, Pian. The thing is, saya nak habiskan dia dekat sini. Faham tak? Sebab saya jangka yang lain-lain ni akan cuma buat satu sahaja ke bawah. Faham tak, Pian?
jangka cuma buat satu saja ke bawah. Jadi kalau kita jangka cuma satu struktur macam ni ke bawah, dekat Nasdaq ni, kita kena habiskan yang ini. Faham tak? Kita kena habiskan dia sebagai struktur sini. Okey? Kalau saya katakan yang ini saya lukis dia sebagai kecil saja, sebagai sebagai kecil saja, jadi kat sini tak dapat jadi wave 2. Tak dapat jadi wave 2. Sebab itu saya kena jadikan kat sini at least minor, at least 4 yang merah, at least 4 yang merah. Saya tak dapat jadikan dia, sebelum ni kan 4 ni kat sini. Kalau tak dia tak synchronize. Kalau tak dia tak synchronize. Kalau sini buat kecil, lepas tu dia naik, ini 4 dan kita letak 4 ni kat sini. Ini tak dapat. Nampak tak? 1 dan 4 ni, jadi kita habiskan 3 kan? Tak dapat. Jadi the only way adalah untuk kita extend. Kalau dia kecil, dia akan jadi macam ni. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia naik ke atas. Sebab nampak, kalau 4 ni tak dapat kat sini. Sebab wave 3, 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Tak dapat. So pada waktu ini, itu adalah cerita yang kita ada. Kalau dia naik ke atas, extend, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini 5. Dan ini 3. Kalau itu berlaku, then kat sini, dekat sini akan naik ke atas dan kita jadikan 1, 2, 1, 2. Dan kita jadi 1, 2. Dan kita akan buat snake, jadi snake ke atas. Kalau tak, dia tak satu cerita. Kalau tak, chart kita jadi cerita lain. Okey? Apa pun, kalau dia buat ke bawah, break, dan kita trade dia. Kalau dia wave 2, kalau dia wave 4 ni tak. Kalau dia wave 4 ni tak. Anda boleh ambil kat situ, sebab kat sini masih ada incomplete sequence. Masih ada incomplete. Masih ada. Anda boleh trade kat sini. Tapi the risk is dia buat yang lebih besar. Nampak fractal dia? Kenapa saya pilih dia macam tu? Because of fractal. Kalau tak, dia tak sync. Katakan dia tengah buat minor punya kan. Minor kena besar sikit. Tak dapat kecil sangat. Okey, itu adalah untuk ni. DEX sama. DEX we are looking at bigger pullback. Kalau dia break DEX ni sikit lagi. Saya nak dia break. Kalau tak, dia tak ada bagi entry. Okey, ini adalah satu motif. Okey, ke atas wave 3 dia break dia 1, 2. So meaning saya cuma nak trade kalau dia buat macam ni. 1, 2, somehow dekat sini adalah 3, 4, 5 dan kita buat 1, 2, 3. Dan kita trade dia. Kalau dia macam ni saya tak trade. Itu adalah 1, 2. Faham? Kalau nak trade yang ini, tak. Dia nak habis mungkin kat sini. Risk reward tak cantik. Risk reward dia tak cantik. Saya tekankan pertama risk reward. Bukannya buat duit. Itu beza dia. Kalau anda melihat trading ni cuma profit, anda akan trade kat sini. Saya tak. Saya memikirkan risk. Itu pertama. Benda yang paling penting bagi, itu susah nak buat sebenarnya. Nak tukar minda tu payah. Kalau saya ikut kepada proses, tak ada entry, taklah. Saya tak peduli. Tak ada bila kita nak entry. Tak ada entry. Tak ada setup. Tak entry. Benda tu susah nak buat. Paling payah. Terutamanya kalau anda melukis wave ni. Sebab anda, ni dah habis ni. Ini nak naik ni. Ini 1, 2, 3. Ini 4 ni. Aku nak masuk naik ke atas. Payah. Nak lawan perasaan tu payah. Macam retest SNR. Ya, betul. Dia nak ikut sistem tu yang susah.
teknik simple, tapi nak ikut dia yang susah. Ramai yang gagal, bukannya gagal sistem, dia gagal sebab tak ikut. Dia buat, lepas tu dia katakan teknik tu salah. Itu yang lawak. Okay. So DEX hanya jika dia buat yang lebih besar. Kat sini saya tak minat. So kita masih ada 3 ni yang kita dah ceritakan semalam. Kenapa kita jangkakan yang lebih besar? Kita lihat kepada dolar lepas ni. So JP225 saya tukar balik lukisan dia kepada apa yang kita lukis semalam, iaitu B itu dah habis dan kita memulakan pergerakan 5 wave ke bawah. Bawah ni anda boleh cari long. Bawah ni untuk JP225 ni. Ini daily chart punya entry. Kalau anda intraday, anda nak masuk dan katakan aku nak TP kat sini, itu bukan setup dia. Ini daily chart. Yes, AUS 200. Ini dia. So maksudnya kat sini, kalau ada pun pergerakan dia, ini satu chart, satu pattern kan. 1, 2. We might see ini sebagai 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin sebagai ni one more. 3, 4, 5. Tak habis lagi. Kalau dalam ni, dia daripada sini. Dalam ni, kejap. Saya ada chart dia tapi bukan dalam laptop ini. Bukan dalam dekat TradingView. Sini 1, 2, 3, 4, 5 dalam. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Belum kan? It might be doing 2 kat sini. Kalau dia buat 2 kat situ, dan ini akan lebih besar. Akan extend sikit ke atas. Jadi nampaknya sini buat 2. Ini buat 2. Ini maksud saya. Ini buat 2. Ini sedang membetulkan Julai punya low. Ini membetulkan structure ini. Ini 1, 2. Ini 1, 2. Faham tak? Ini 1, 2. Ini 1, 2. Itu masalah besar, Kasyah. Sistem macam tu, jangka panjangnya anda hilang duit. Simple. Kalau winning rate anda 100% pun anda hilang. Kecuali winning rate anda 99%. 99%. Dan anda tak menggunakan leverage, then by all means pakai. SL tinggi, TP rendah. Itu matematik. Anda ambil buku matematik, bacalah. Lepas tu buat dia punya kajian mengenai sistem tu. Jangka panjang gagal. Tak ada sistem macam tu survive untuk jangka panjang. Kasyah, direct saya beritahu. Tak mustahil. Saya beritahu mustahil. Untuk jangka panjang, mungkin 3 bulan profit, 3 tahun profit. Tunggu dia sebab nature sistem tu, kecuali winning rate dia 99% ke 97.5% breakpoint dia. Tak ada. Satu-satu, bukan rendah. Ada masalah tak? SL tinggi. Dia maksudnya dia simple je. 1, 2 winning rate anda kena 85% ke atas. 1, 3 winning rate anda kena 65%. Ini based on data 3 tahun. Saya tak ada. Saya dah cuba revive laptop tu. Data tu dalam laptop tu, kita test berapa ribu sistem tah. Dan ini averages yang kita dapat. Kalau tak, saya dapat kongsikan. Bukan saya seorang buat yang tu. Saya upah, saya ambil khidmat satu company untuk nak buat benda ni tahun 2011, kalau nak tahu.
2012, 2011, 2012, 2012, 2012, 2011. Macam itulah 2011, 2012 ya. Dan tak ada. Nothing survive. Data 3 tahun. Tak ada. Nothing survive. Kalau anda gunakan RR melangkaui itu dan winning percentage anda, simple, direct saya beritahu. Sayang saya tak ada data. Sebab dia dalam satu laptop, siapa ingat tahun 2017 laptop putih yang boleh cabut 2016, laptop tu dia tak tahu kenapa. Yap, tapi tengok dia punya holding time. Galih. Holding time dia dan dia punya risk reward. Dia tak menggunakan leverage. Itu beza dia. Yep. I don't think Warren Buffett yang masuk market pian. Dia ada trader dia yang masuk market. And dia akan instruct trader dia untuk membeli. Anda tak dapat fikir Warren Buffett buka MT4 dan tekan entry. Betul tak? Anda tak jangka Warren Buffett duduk bawah tangga tarik Fibo. Tak. Dia ada trader dia. Dia cuma kata, okay, buy yang ini. Trader dia akan buat sama ada VWAP ke, sama ada time warp ke, sama ada dia orang buat dollar cost averaging ke, sama ada dia buat apa-apa teknik. Dia ada kumpulan trader dia yang akan beli aset-aset tu yang dia nak. Ataupun dia pergi kepada shareholder, dia offer price dia. Dan private shareholder akan bagikan, dan kalau sesuai kepada harga dia, mungkin dia beli atas daripada market. Itu silap, itu lain dia. Itu beza dia. Itu beza dia. Sebab certain share tak ada listed, tak ada dekat ni, preferred stock kalau dia nak. Okey, balik kepada market. Itu beza dia. Jangan fikir market tu ada dekat chart dia. Dia ada private ownership, dia ada yang macam tu. Dia ada macam-macam. Ada orang memang dia hold Coca-Cola lama kan. Lepas tu dia mungkin meninggal ke apa ke. Lepas tu anak-anak dia nak jual. Dia nak cepat duit kan. Kalau dia jual dekat bursa ataupun jual dekat ni, ada banyak kerja. Lepas tu dia nak pindahkan equity tu kepada somebody else. Dan ambil probate, ambil somebody lantik sebagai estate punya handler. Dia orang peguam pergi settlekan. Mungkin macam tu. Ada banyak. Jadi jangan ingat beli tu cuma dekat chart. Ada banyak. Okey, JP225. So saya berminat sekiranya dia buat this correction, melengkapkan this correction. Ingat, yang ini adalah kepada 4 yang ini tau. So, itu bermakna I cannot deny bahawa kita mungkin dah habis ini extend dan kita ada 4 yang primary ini kat sini. Masih ada kemungkinan untuk dibuat yang lagi besar. Masih ada kemungkinan. Tapi berdasarkan semasa. Ni saya lupa nak sharekan kali. Dah tengok dekat ni tadi, saya lupa nak share. Berdasarkan semasa, saya masih nampak untuk indeks extend ke atas. Tetapi anda kena faham, untuk H4 cycle dia dah complete tau. H4 cycle daripada bulan 1 ni, kita ambil dia punya 3 wave ni, ini dah cecah 100%. Cuma daily cycle dia belum lagi lengkap. Kalau kita lihat kepada indikator, kepada RSI dia, kalau ini melangkaui ke atas, kita masih dalam wave 3. Macam bomoh. Sebab saya dah buat. Tu yang saya tahu, Kasyah. Kalau anda buat silap tu sekarang, saya dah buat silap tu 10-20 tahun lepas. Apa saya ceritakan ni, bukannya cerita hebat. Saya cerita pasal silap
yang saya dah buat dan saya tahu benda tu tak jadi. Itu dia. Jadi sebelum anda melakukan lebih banyak kesilapan yang saya pernah buat, saya bagi tahu kepada anda apa yang silap. Jadi terpulang kepada anda, nak buat ataupun apa, nak berubah ataupun terus stay. Yang anda tahu, hujung cerita dia sama. Tu cerita dia. Dia trading ni bukan hanya kepada chart ni, bukan. Dia ada banyak benda lain ya. Minda kita yang bukan salah market, bukan salah teknik. Dia banyaknya salah kita. Anda pun tahu. Dia bukannya gold kan. Saya duk bagi tahu gold tak ke mana. Dia ke atas dulu, kita masih melihat kepada satu lagi kaki ke bawah. Tapi belum ada sekuen. Sebab selagi tak ada sekuen, selagi tu kita tak ada edge kepada market. Anda cuba untuk cari sell. Habis. Saya bertalu-talu dari semalam. Bang Zul, bila gold nak start jatuh? Saya tak tahu. Waalaikumsalam. Galih withdraw sentiasa. Okey? Jadi ingat ya, anda sedang berada dalam satu kawasan di mana kita nampak all these divergences belum lagi clear. Bila-bila dia untuk dia tarik ke bawah. So, maksudnya kita masih dalam fixed dynamic. Tapi untuk shorter term, we are looking at dollar and yen dynamic yang duk bertukar-tukar. Pada waktu ini, I am expecting disebabkan oleh USD JPY tadi, kita sedang melihat yen dynamic. So ini, saya tak dapat lukis ini sebagai A, B dan C. Ini kena 5 wave. 1, 2, kita habiskan kat sini. Mungkin dia 4, 5. Mungkin. Saya tak tahu. Tapi apa pun, ini adalah 5 wave. Faham tak kenapa kita duk cerita pasal 5 wave kat sini? Sama macam Nikkei kan. 3, 4, 5. So, korektif kat sini, 3 wave. Kita jangkakan kat sini akan buat, maksudnya, sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan buat macam tu. Otai. Tak kisah cerita orang. Saya tak minat cerita pasal orang. Saya minat pasal kita. Tak kisah. Saya tak minat cerita pasal orang. Saya lama dalam bidang ni sebab saya tak cerita pasal orang. Saya cerita pasal saya. Saya cerita pasal apa yang feeling saya. Sebabnya kalau anda cerita pasal orang, hujung-hujungnya bergaduh. Itu yang ramai berlaku dalam retail trading. Buat apa? Bukannya orang yang anda gaduh tu pergi bayar withdraw anda. Kalau yang tu tempat anda gaduh tukang bayar withdraw anda risau. Satu, saya tak peduli. Saya buat cerita pasal saya je. Saya tak peduli pasal orang. Sukati dia lah. Dia nak pakai Hummer ke kali, dia nak pakai Mustang ke, dia nak bawa Ferrari ke. Saya jual. Dia beli dari saya kot. Tapi saya tak ada cerita hebat. Dia tak ada trader hebat. Jangan peduli pasal cerita hebat. Buat hal kita je. Buat apa peduli hal orang? Satu, saya tak akan komen pasal orang, pasal otai ke, pasal apa ke. Baguslah. Baguslah dia berjaya. Sepatutnya kita kalau dia susah kali, anda pergi bantu dia. Kalau kita cerita pasal dia kepada orang, itu jadi mengumpat. Jadi dosa. Tak elok. Jadi apa kita buat, kalau kita nampak dia daripada dulu dia bawa Hummer, sekali dia jadi miskin, anda sepatutnya datang kepada dia, duit withdraw tadi bagi kepada dia. Itu afdal. Itu bagus. Jangan kena scam. Jangan turunkan kita punya level sama dengan level dia. Kalau kita tahu kita pernah kena scam kat dia dan kita membenci dia, kita jadi level sama dengan dia. Kita tolong dia. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Saya sentiasa lihat positif. Sentiasa lihat positif. Kalau kita tak nak dia scam orang lain, kita bantu dia. Itu lagi bagus. Untuk saya lah. Lain orang lain dia punya ni. Okey. Jadi untuk USD JPY, saya masih melihat pergerakan ini. Ini boleh jadi apa? Boleh jadi A, B dan C. Ini boleh jadi A, B dan C. Apa pun sekiranya dibuat kat sini, kalau anda nak long, anda boleh long US dollar JPY kat sini. Ini sama dengan indeks tadi habiskan pergerakan di sini.
pergerakan di sini. USD JPY tadi Scam dia balik. Habis. Galih pergi pakai hammer, scam dia balik. Aduh. Yes, pray for him. Yep. Bawa es krim. Betul? Lega hati. Akasha, kalau nak bantu saya dulu kali. Tu lagi baik. Betul. Galih bantu kita dengan durian. Bila dia nak bantu, saya pun tak tahu. Dia janji je, Kasha. Galih lagi scam. Kita tunggu dia hantar durian, tak hantar. Bila hantar. Okey. Jadi USD JPY masih ke bawah. We are still looking dollar index ke atas. So meaning untuk yen pair ni, kita dah masuk shorter term. Yen punya negatif. So untuk membenarkan indeks, nampak semua lukisan saya untuk yen pair ke bawah dah sekarang ni. Kita ada EJ ni yang break bawah ni. So the only way adalah saya buat triple correction. WXY, XZ. Seperti biasa, lukisan ni saya akan tukar kepada ini nanti. W, X dan Y. Itu nanti. Sekarang ni saya lukis macam ni dulu. W, X, Y, X, Z. Apa bahayanya dengan trade W, X, Y, X, Z ni? Jumlah lekuk W, X, Y, X, Z itu Galih tak nampak Kasha. Apa jumlah lekuk jumlah lekuk ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, ini W, X, Y, X, Z. W, X, Y, X, Z. Jumlah lekuk dia sama dengan apa? Ni sama dengan diagonal. Nampak tak? Ni sama. Jadi kalau ini adalah diagonal, kita akan memulakan pergerakan yang lebih besar ke bawah. Faham? Dia boleh memulakan pergerakan lebih besar ke bawah. The only way, the only sebab kenapa kita masih katakan ini ke atas adalah market dynamic. Tapi kalau ada lukis edit wave, saya boleh lukis ini sebagai wave 1 ke bawah. Itulah. Nak tarik Fibo dia, anda tarik daripada sini ke? Tapi dia akan dalam ni, Fi. Ataupun dekat sini. Tu masalah dia. Ataupun lagi jauh. Itu masalah. Ingat, ini adalah wave 1. Jadi 4 dia boleh jauh. Tu masalahnya. Sebab itu, EJ tak ada dalam list kita. Tak ada dalam list kita. EJ tak ada dalam list kita. GJ pun sama. We are looking untuk membenarkan pergerakan yang itu tadi. Saya letakkan ini sebagai 1, 2. Boleh trade tak? Tak. Ini tak ada apa-apa. Siapa tanya saya semalam, boleh sell tak? Yes, kalau sistem anda kata sell. Tapi saya tak akan masuk yang ini. Ini uptrend ke tak? Tak ada. Mana ada apa-apa. Selagi dia tak pull back daripada high, tak ada apa-apa. Trend tu belum ada. Kalau dia ke bawah lagi, then saya minat. Kalau dia ke bawah lagi, then saya minat. Dan kita ada pullback daripada ekstrim. Maksud saya, macam ni. 1, 2, then kat sini saya buy. Kalau dia pullback, dan ini adalah higher high, then saya berminat. Kalau tak minat. Maksudnya dekat kawasan ni, dia adalah sideway. Bukan setiap kali buka anda jumpa entry. Itu masalah. AUD JPY sama, price masuk balik. Kita ada reaction daripada ni, lepas tu dia break out ke bawah. So saya terpaksa lukiskan ini sebagai
sebagai struktur motif. 1, 2, 3, 4 and one more ke bawah. Jumlah lekuk dia akan tetap sama. Cumanya tak tahu dia extend ke tak. Di sini kita jangkakan dia akan buat diagonal. Boleh trade tak? Tak. Boleh trade tak? Tak. Ini dah ada reaksi daripada sini. Kecuali kalau anda nak float lama lah. Masuk. Ini dekat H4 punya entry. Bagi mereka yang intraday, mereka yang swing maybe. Mereka yang swing maybe. Satu lagi. 1, 2, 3 tak dapat. Tengok jumlah lekuk dia. Ini adalah apa ni? AUDJPY. Tengok jumlah lekuk dia. Kejap. Mana ni? AUDJPY. AUDJPY. Tengok jumlah lekuk dia daripada atas ni ya. Ini kepada 4 hour. Okey. Daripada top ni ya, daripada top. Ini top dia. Ini puncak dia. Okey, jumlah lekuk dia. Ini dah makan, ini 1. Ini 2. Lepas tu kita ada break. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini adalah 9. Kalau anda katakan bahawa ini adalah trend dan ini adalah pergerakan pembetulan, dapat tak dia habis 9? Kalau kita katakan ini correction kepada pergerakan ni, tak dapat kan? Jadi, kalau kita katakan correction, dia kena habis berapa? Dia kena buat, faham tak? Benda ni je, tak payah elite wave. Dia kena buat 10 dan satu lagi 11. Dan kalau dia nak naik, daripada situ. Itu je. Jadi, kalau kita tengok AUDJPY ni, dia tak dapat habis sini. Dia kena buat satu lagi, lepas tu satu lagi low. Baru dia dapat naik. Benda tu je saya guna. Lepas tu lukislah elite wave. Berpandukan apa ke kan. Lukis dia. Kenapa ada ni kat H4? Ah, 11 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Itu je. 13 tak dapat. 3, 7, 11. Itu je, Rosli. Kalau 13 tu angka ni, angka motif. Okey? Tidak. Mana lagi kita ni? AUDJPY. So, one high, one more low. One high, one more low. Dia tak dapat nak lonjak daripada semasa. Minta account number sekali lah. Buat benda-benda tu. Okey. JPY pun sama. Kira je, Kasyah. Kira je. 1, 2, 3. Okey, 3. Ni mungkin habis. Tapi disebabkan yang yen-yen lain masih ke bawah, kita katakan ini masih ke bawah. Penurunan ni nampak 5 wave. Jadi 1, 2, 3 konektor kat sini kita pun nampak. Ingat Syah yang pasal konektor tu. Ni konektor. Jadi 1, 2, 3. Lepas tu kita jangkakan kalau sini ada 1, 2, 3, yang nombor sebelah sini kena nombor korektif. Jadi sini adalah 1 yang besar. Ini 2 dan kita jangka 3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu je. Dia is always
53 dalam skala yang besar. Untuk naik galih. Galih ujung. Galih janji durian, tapi itulah kecewa kita ni. Tunggu galih tak sampai-sampai. Galih ujungnya kena. Okey, jadi cat JPY kita jangkakan ke atas. Kalau ada kira dia dalam ni, dia tak habis lagi. Sama je. Sama je. Dia baru 3. Yang Elliott Wave ni sebenarnya pengiraan lekuk tu kalau nak faham. Kalau saya gunakan cara tu. Okey, cat JPY maksudnya ini turun, naik, ada lagi ke bawah. Itu membenarkan untuk indeks-indeks tadi bergerak ke bawah. Kalau anda tanya, kenapa bang? Apa jadikan gold ni duk naik-naik? Tu sebab dia. Kita dalam yen dynamic untuk hourly tau. Yen dynamic. Kita jangkakan gold ni masih yen, gold ni adalah motif. Ini motif punya count. Daripada B ni, ini 1, ini 2. Ini 3, 4, 5, 6. Kalau nak kira satu-satu, payah kira satu-satu. Jadi saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak dapat. Dia masih lagi 8, 9. Baru dia habiskan. Sebab A kat sini motif. Faham? Saya okey je. Galih, hantar je. Asalkan durian. Sini 5. Sini 3. Nombor yang dekat sini 5, 9, 13, 17. Kat mana nak kira dia bang? Ni saya bagi tempat dia. Dah letak nombor-nombor tu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia nak turun pun, dia turun daripada sini. Kalau dia naik lagi, kita tunggu 13. Kalau dia lebih daripada 1618, itu bermaksud dia dah jadi lain. Faham? 1, 2, kalau dia buat lebih daripada 1618, 4, 5. Kalau dia lebih daripada 1618, itulah guna benda-benda tu. Boleh tak long bang? Anda dah tak ada sekuen, dah sampai. Jadi gold tak ada apa-apa. Yang saya tunggu kalau dia buat ke bawah. Saya long daripada bawah. Dan bila entah? Tak tahu. Kat kawasan ni saya tak minat gold. Tak buka pun cat gold. Tak minat. Tak ada apa-apa. Dia nak buat apa, buatlah kat situ. Saya tak tahu dia nak buat apa kat situ. Nak delete balik. Satu-satu delete balik. Nampak dah Kasyah? Asas dah tahu. Ada tengok benda ni. Oh, itu guna benda-benda tu kan? Kira je. Yang anda tahu pasal zigzag, apa flat, apa motif, apa diagonal. Inilah guna dia. Untuk kira benda-benda ni je. Kan Kasyah? Benda-benda tu je. Okey, silver sama. Masih ke atas. Silver dia ada lebih struktur dia. 1, 2, 3. Dan masih ke atas. Minyak. Tak ada. Saya tak minat pada level semasa. Level bawah ni, anda belilah syarikat minyak. Pian mana? Setakat 5-6 botol tak ada apa-apa kali. Faham? Faham kenapa saya duk katakan pasal syarikat minyak? Betul. Mati susah. Sebab ini bukannya untuk short term. Sorry. Ini maybe anda akan pegang untuk 2-3 minggu. This movement. 2-3 minggu. 2-3 minggu. Yang ni. Okey. Itu adalah untuk minyak. Takutnya kalau anda pegang futures ni, dia expired. 5-6 botol Coke, betul? Tak habis cakap ni. Okey, copper pun sama. Ke bawah ni saya minat untuk beli syarikat copper. Kita dah cerita pasal ni semalam kan? Okey, masih ke atas. Hari ni
kita jangkakan there will be some sort of correction. Betul? Kau buat aku lapar, Kasyah. Sampainya hatimu, Kasyah. Aku ini lapar. Okey. Ini adalah 1, 2. Dan anda tunggu 3. Kita dah cerita pasal ni semalam. Faham? Okey? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Ini bukan signal buy or sell. Ini cuma bagi tahu kepada anda structure market. Kena letak disclaimer, Bian. Kena letak disclaimer. Faham? VPS Galih disconnect pula dah. Dia terus tak jawab. Dia kalau orang minta, dia terus disconnect. Okey? Santi? Study benda ni ya, Santi? Boleh? Jangan cuma tengok, Zul cerita copper suruh buy. Saya tak kata suruh buy. Saya kata situation dia sekarang ni, kita jangkakan ke bawah. Okey. Dan saya tunjukkan apa instrumen berkaitan dengan dia. Yang beza dia harga. Ada tengok harga yang ni ada kali berapa. Ada tengok Alcoa tadi, nampak? Faham? Okey. Kita dah jam apa ni? Lagi 7 minit. Okey, apa yang saya tunggu adalah kepada indeks. Masih lagi kepada indeks. Hanya jika dia buat correction yang lebih besar. Setakat ini tak ada untuk US index sebab US index ni lead market. Ingat, dia tak lemah sangat. Indeks-indeks lain lemah menyebabkan struktur yang lain tu adalah lain daripada US. Yang paling kuat adalah kita masih ada Nasdaq. Tapi Nasdaq, ingat, beza Nasdaq ni, dia dah dalam ini tau. Beza Nasdaq dia dah habis, dia tengah buat wave 5 dalam ni. Dia punya 3 tu awal sikit. Tapi ingat, 3 ni dia tak boleh paling pendek. Jadi saya tak nampak dia terlalu atas ni 3 tak boleh paling pendek. Ingat yang tu. Apa aku padam? Dia tengok-tengok Nasdaq ni. Ada kemungkinan kita masih 3 kat atas ni. Aduh. Orang paling cepat kan. Kita baru cerita, kita tengok Alcoa. Dia terus buka chart Alcoa. Tak tahan tu. Dia terus buka tu. Okey. Jaga-jaga malam nanti, Pian. Kalau kita tengok kepada Dow Jones dan lain-lain ni, there could be a correction. Kalau short term, tak apa. Saya akan tunggu dia pullback tu. Okey, untuk indices, sama juga untuk Euro US dollar belum habis. Dia break W ni, kita akan letak limit order. Okey. Lain-lain tak ada. Lain-lain saya tak ada set up pada waktu ni. Tak ada. Yen pair tak ada. Yen pair kalau ada pun USD JPY nanti. Itu pun saya tak berapa minat set up itu. Pada level berkenaan saya tak minat. Bukan apa. Kalau anda tengok daripada bawah ni. Daripada bawah ni. USD JPY ni. Daripada bawah ni. Daripada sini kita boleh kira 5 tau. 1, 2, 3, 4, 5. Ni habis kat sini. The only sebab saya extend dia. The only sebab nampak. The whole thing masih dalam divergence. Dia tak break. Dia tak break. Jadi jaga-jaga sikit kalau anda nak buy USD. Maksudnya dia boleh truncate. Sampai sini je lepas tu jatuh. Itu maksud dia. Jaga-jaga sikit dengan benda tu.
Macam ni, saya letak 5 kat sini. Dah habis. Dia turun ke bawah. Sebab itu, anda nak masuk kat sini agak high risk. Itu maksud dia. Try tengok chart ni, buka chart besar sikit. Jangan tengok H1-nya, semua hidupku matiku. Tak. Try buka besar sikit, anda tengok apa cerita dia. Lepas tu kira lah lekuk. Anda susah nak kira. Bang, banyak sangat lekuk. Buka time frame besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebab apa kita letak 1? Sebab nombor ni 13. Macam mana dapat 13? Kira lah. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Kira satu-satu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nombor motif. Kita letaklah 1. Tak nampak juga. Pergi dekat weekly. Kira. Lagi besar time frame, lagi kurang lekuk. Kalau dah tak tahu juga. Nampak? Benda-benda tu je. Susah nak kira bang. Dia kecil-kecil ni. Aduh. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia korektif tak boleh 5. Dia kena buat apa? Benda tu. Tak. Itu memang Elliott wave pun. Itu yang kita katakan cycle price dia. Nombor-nombor tu tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia kena buat nombor 3, 7, 11. Jadi, atas ke bawah dulu. Baru dia dapat habiskan sebagai 1, 2, 3 yang besar. Itu je. Bukan Zul Elliott wave. Tak. Zul wave theory. Tak. Benda tu je. Saya nak cerita macam mana. Benda tu je. Tak nampak juga. Anda pergi time frame besar sikit. Tengok lagi kurang kecil lekuk dia. Kira lah. Sudah lagi pelik. Ya. Okey. Jadi yang saya minat adalah Euro US dollar. Yang saya minat adalah untuk indeks. Kita masih jangkakan untuk short term kita ada yen dynamic. Di mana USD JPY masih ke bawah. Tapi ingat dolar belum habis pergerakan ke atas. So EJ ke bawah. Sebab itu kalau bounce untuk Euro USD ke atas, kita masih jangkakan ke bawah. Untuk indeks, US indexes are not so weak, but kalau diorang buat ke bawah dan membetulkan Julai structure, kita akan trade dia. Jadi saya update sikit untuk ni tadi, tapi ada few yang saya kena update lagi untuk yang contohnya macam Euro AUD, Euro GBP. Itu few yang saya kena update sikit. Okey. Saya cubalah kalau sempat update, tapi kalau nak update satu-satu ni pengsan. Everything ada dalam ni, baca dia. Okey, itu saja untuk kita punya first half ni. Kita akan cover topik kita selepas kita berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dollar sideway. Bila yen dynamic habis? Bila USD JPY ni mencapai support. Bila USD JPY ni sampai support. Saya letakkan dalam ni Kita dalam yen dynamic. Dalam yen dynamic, sifat asas dia, sifat wajib dia, UJ ke bawah. Itu sifat wajib dia. Okey, itu wajib. Okey, yen strong. Pay yen tak perlu jatuh tau. Pay yen tak perlu jatuh. Dia boleh sideway. Dia boleh sideway. Kalau US dollar pun lemah pada waktu itu. Tetapi normally anda akan nampak XXX JPY akan jatuh. Disebabkan momentum UJ jatuh lebih kukuh lagi. Dollar basically sideway pada waktu tu. Dollar sideway pada waktu itu. Sideway ke atas ataupun sideway ke bawah. Dalam semasa sideway ke atas. Kita akan ada indices
ke bawah pada waktu ini. Okey, ini adalah sifat yen dynamic. Dan bila itu asas kepada cara saya melihat market. Ini benda dia. Untuk 15 minit saya sedang melihat yen dynamic. Ini yang sedang diceritakan dalam market outlook. Kalau anda trade intraday dan anda mula nampak, ni jatuh. Ni kita pun nampak kan, structure pun bertukar. Anda kena satukan cerita anda kepada satu tau. Sama. Dia tak dapat anda lukis ini lain daripada yang lain. Tak dapat. Kita tahu. Contohnya macam komoditi. Komoditi dipengaruhi oleh US dollar, dipengaruhi oleh indeks. Okey, dan yen. Tiga itulah. Dalam garis semasa, yen kuat. Dalam garis semasa, dolar adalah sideways, indeks ke bawah. Dua daripada tiga berlaku di mana kita ada yen kuat, indeks ke bawah, komoditi jatuh. Comdols, biarpun US dollar sideways, tetapi disebabkan oleh komoditi jatuh, Comdols seperti AUD, NZD, CAD akan jatuh. Itu lepas tu ada daripada cerita ni, anda tengok dekat chart, dia sesuai tak? Dan bagaimana aku nak come up with kiraan dia? Had mana dia berhenti? Itu tarik Fibo. Itu je. Lepas tu kira lekuk-lekuk je. Ya, ambil masa kalau anda tak faham dia, tapi dia sebenarnya kira-kira lekuk. Lepas tu anda come up with apa bentuk dia. Adakah dia WXY, adalah ABC, adakah dia motif, adakah dia motif dengan extension, adakah dia diagonal. Lepas tu anda tengok kepada dia punya momentum. That's it. Okay? Jadi we are looking at shorter term yen dynamic di mana we have USD JPY yang selepas dia melakukan berapa lekuk tadi, siapa ingat? Daripada sini kepada sini 13. Jadi 13 ni 1, 2, 3, 4, kalau nak kira satu-satu ni, itu adalah kiraan untuk motif. Tapi bang tak dapat nak lukis 3. Tak apa, lukis dia 1, 3, 3, 3, 3. Sebab itu saya kena jadikan dia diagonal. Ada orang tanya sama saya, bang, tak dapat bang, macam mana kita letak satu ABC? Nak entry, tunggu ada incomplete sequence, benda sama je kali. Tunggu correction dia habis. Anda tak dapat kata correction habis kat sini, sebab tu kiraan turun 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Jadi kena tunggu sebelah sini, nombor 5 ataupun 9 kali. Jadi 1, 2, saya tak nampak ini turun 3. Saya nampak ini akan buat macam ni dah. Tapi saya tak lukis lagi. Dia akan buat macam ni. Lepas tu dia buat macam ni. Dia suan. Dan baru dia buat satu lagi. Untuk habiskan kat situ. Faham tak kali? Baru dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Ni. Nah. Bagi clear-clear dia. Ni dia. Simple dia benda dia. Kalau anda faham pasal sequence tu, dia jadi simple. Yang penting sequence tadi, baru anda come up. Tengok macam mana kita jangkakan structure. Boleh? Panggil Zul je. Ataupun Durian. Panggil saya Durian pun tak apa. Asalkan kali beli. Saya okey je kali. Panggil saya Durian pun apa. Tak apa. Kita orang memang minat durian kali. Faham? Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia ngam kan. Nampak macam mana anda menjangka kiraan?
Okey, itu saja saya buat sebab nak tunjuk macam mana menjangka. Kalau dia turun ke bawah tak ada apa, ini baru A. Okey? I hope tak ada cara lagi lah saya nak terangkan lebih simple dia. Sebab itu sesimpel mungkin. Kasyah, jangan panjat bumbung rumah. Boleh? Ini 1, ini 2, ini ada 3 dan kita sedang buat 4 dan dijangka akan buat 5 untuk melengkapkan struktur dia. Okey? So maksudnya ini ke bawah lagi. Struktur sekarang kalau kita kira dia, ingat untuk correction jumlah lekuk dia, saya cuba nak letakkan supaya nampak lebih senang untuk anda kira. Ini adalah 1. Ini 2. Ini antara 2 ni, ini 4. Ini 5. Ini 6, ini 7, kisah mana 1, 8, dan kita sedang buat 9. Kalau dia adalah korektif, dia tak boleh habis 9. Kalau korektif, dia adalah 3, 7, 11, 15 dan seterusnya tambah 4. Maksudnya di sini kita jangkakan dia 1 dan 2. Okey? Jadi dia akan buat 8, 9, 10 dan 11 sekurang-kurangnya. Okey, now apa kena-mengena dia disebabkan oleh 10 ni Apa kena-mengena dia dengan US 500? Disebabkan 10 sini jadi tak jelas tau sama ada dia akan buat ke atas ataupun ke bawah. Now, dari peak yang ini adalah sama dengan yang ini kan? Nampak faktor time? Pian, Kasyah, Dil, Wimon? Nampak faktor time dekat sini? Ini, peak yang ini. Jadi anda nak tahu dari mana anda start kira adalah peak yang ini. Okey, boleh? So, anda akan mengira ke atas tu. Ingat, kalau ke atas itu adalah nombor motif. Dan permulaan ke atas ni bermula dari sini. Faham? Boleh Kasyah? Bermula daripada yang ini. Bermula daripada ini. Jadi, kita kira ini dekat daily. 1, 2, 3. Sebab jadi kita tak ambil yang ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombor-nombor motif adalah 5, 9, 13, 17, tambah 4 dan seterusnya. Okey, tak payah alien wave, anda kira lekuk-lekuk je. Lepas tu kalau nak buat alien wave, anda lukislah lekuk-lekuk tu. Mana satu anda nak extend, itu je. Faham tak Pihan? Mana satu anda nak extend? Ingat, wave 3, dalam wave 3, wave 4 dengan 1 tak boleh overlap. Jadi anda carilah kat mana. Sesuaikan itu je. Benda tu je. Okey, jadi kalau kita dah sampai 9, sekarang ni dia belum lagi menunjukkan dia nak buat apa. Sama ada dia akan membetulkan support di sini, iaitu bulan 5 punya support, ataupun support dekat 6 ini. Yang pertama kita ambil, Waalaikumsalam Rosan, adalah yang ini dahulu, sebab 5. Faham?
Jadi kat mana spot paling dekat dia adalah yang selepas 5. Kalau ini 9 dan kita tengah 13, next dia adalah nombor 10. Faham? Boleh, Fian? Kasyah? Lan? Ya? Jadi first, ingat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ingat yang tu je. Ini extension. 13 extension. Okey, anda akan ambil yang ini dahulu sebagai tempat yang dia akan test dahulu, iaitu Julai punya low. Julai punya low. Jadi bila-bila dia buat 3 wave kat sini, 3 wave kat sini, Julai punya low ni, itu adalah yang kita akan lihat dahulu, sama ada dia akan test yang ini. Ini adalah tempat yang kita katakan the whole structure dia test macam ni. Okey, ini adalah tempat dia. Kalau dia break, ya. Jadi first anda akan ambil yang kecil dahulu, then anda akan ambil yang 6 ni. Ini dan seterusnya kepada yang ini. Ya. Jadi yang first anda lihat adalah yang ini dahulu, yang kecil ni. Sekiranya kita nak tengok mana satu. Jadi sekiranya kita nampak ini cuma 7, 8, 9, 10, 11 dan ini adalah satu kenaikan untuk 10, kita tak dapat ambil yang terlalu besar. Maksudnya fraktal yang terlalu besar. Sebab itu untuk US 500 ni kita jangka itu tadi dekat daily, ya. Dia cuma akan test yang ini dahulu. Yang ini dahulu. Julai. Mana US 500 ni? Yang Julai dahulu. Yang ini dahulu. Okey, yang Julai. Yang Julai ni. Jadi anda akan ambil yang 5, yang 9. Saya tak dapat ambil 7, 8 ni. Ya, saya akan ambil yang ini sebagai support. Untuk yang ini, bagi siapa yang guna SNR pun boleh gunakan. Siapa yang guna SNR, anda ambil nombor 5, 9, 13, 17, anda ambil nombor 3, 7, 11, 15, 19, 23, nombor-nombor tu, untuk nak tahu mana satu support. Sebab bila anda lukis support resistance, anda akan dapati banyak tempat anda lukis, kan? Betul tak? Kalau anda ambil mana-mana chart, kalau anda ambil mana-mana chart, ini apa ni? Inilah contohnya. Ambillah mana-mana chart. Okey. Jadi kita ambil dekat sini. Ini satu line. Ini satu line. Ini satu lagi support. Kan? Ini satu lagi support. Ini satu lagi support. Sini. Sini satu lagi support kita. Sini satu lagi support kita. Berlambak support engkau, Jadi, kalau anda nak tahu mana satu support yang relevan, anda tengok daripada low ini, daripada low yang ini, anda kira lekuk dia. Selepas, kalau ini adalah satu trend, anda akan ambil selepas lekuk ke 5, jadi lekuk ke 6. Selepas lekuk ke 9, lekuk ke 10. Faham tak? Dia memang macam tu. Tak tahu kenapa. Tapi itu yang sebenarnya macam mana Elliot come up with the count. Macam mana dia nampak lekuk tu. Kalau baca buku dia, kalau baca bukan seorang, baca prior, baca a few, itu yang dia cuba sampaikan mengenai sequence tu. Dia duk tak tahu kenapa. Saya ini bukan saya, ini Elliott Wave. Tapi orang tak cerita Elliott Wave macam ni. Orang cerita Elliott Wave kan, orang cerita ini motif, ini korektif. Ini tak.
dia sebenarnya sequence. Itu dia. Sequence. Itu yang kalau apa yang saya faham mengenai edit wave, itu sebenarnya yang dia sampaikan. Sebab itu anda duk tengok benda ni. Anda duk tengok dia duk cerita benda ni. Iaitu kepada, dan lepas tu extension. Yang saya, sebab itu saya tak pakai the moment dia guna truncation. Truncation. So kalau kita masuk truncation dalam tu, itu tak jadi. Itu tak dapat dikira. Jadi kita nak ada satu. Kalau ada kira time frame kecil-kecil ni kan, ini adalah akan menjadi nombor somehow nombor ni lah. Salah satu lagi nak identify 5 kat mana 9 ni habis adalah penggunaan RSI macam ni. Bila anda nampak dia ada truncation, lepas tu dia jauh sikit, sini akan habis 5 ataupun 9 ataupun 13. Yang anda nampak macam ni. Jadi kalau anda count dia, ini 1. Jadi sini yang sini yang 6 tadi. Ini support dia. Yang support lain ni tak penting. Tiga, 7, 11 tu sebagai correction. Yes. Untuk kita entry, kita tengok ada incomplete sequence, momentum sequence. Itu sebenarnya. Jadi balik kepada cerita yang ini tadi. Kenapa saya ceritakan benda ni? Sebab kita sekarang ni, kita nak tengok whether is due untuk correction. Yang US 500 ni is due for correction against low ini. Bukan low sini, low ini. Dia dah due dah. Jumlah lekuk dia adalah cukup. Jumlah lekuk dia cukup untuk dia buat correction against 6 ini. Jadi di sinilah bila dia buat correction tu Kasyah. Sama ada zigzag, sama ada double correction, sama ada triangle, sama ada whatever. Lepas tu kita kira lah. Kalau dia turun, first turun dia 5. Tak kisahlah rupa dia macam mana. Dia rupa macam ni ke? Kan? Kalau dia 5, jangan enter dulu. Anda tunggu 6. Dia tak break. Kalau dia break, then ini satu cluster. Kita pakai perkataan cluster dah sekarang ni. Ini adalah cluster A. Ini correction B. Jadi B ni akan ada 3, dia tak break atas ni. Dan anda tunggu cluster 5 lagi. Kalau sini adalah cluster motif, sini pun akan ada cluster motif untuk dibuat 1, 2 dan 3. Entry dia 100% Fibo. Itu 11. Yang dekat sini nanti. Yang dekat sini. Kalau dia turun 3, 1, 2, 3, dan anda kalau dia wave 2, anda nak tengok bila dia buat 1, 2 dan dia break ini, anda tarik Fibo. Kalau anda jangka wave 2, macam sekarang ni dia correction besar kan? Correction besar kan? Jadi kita jangka ini wave 2 kepada 6 ni. Jadi kalau dia buat correction besar, kita nak tengok bahawa yang ini sampai at least 38.2 Fibo retracement daripada the whole thing ini. Dan kita ambil extension 100% at least sampai 38.2. Kalau sampai 38.2, the first 3 ni kita letak limit order. Kalau dia tak sampai, jangan enter. Anda tunggu 1, 2, 3. Anda tunggu dia break sekali lagi. Kali ni anda tengok. Kalau dia sampai 38.2, kita tarik Fibo extension. Dia break, dan anda letakkan limit order. Itu je. Tak ada misteri pun benda ni. Pian dah nampak kan the big picture ni kan Pian. Yang penting trend. Yang penting trend dia ada. Kenapa kita masih trade biarpun dia sampai 9 kat sini? Sebab daripada bawah ni, ini baru 1, 2. Kalau kita tengok, semua ni sekampung tau. Semua ni sekampung.
kita masih ada 3, 4 yang lagi besar dan 5. Kalau anda kira satu ni, satu lukisan kita macam ni. Macam yang saya lukis ni. Macam yang kita lukiskan ni. Mana dia? Macam yang kita lukiskan ni. Masih ada room untuk ke atas lagi. Mana ni? Ni. 1, 2. Masih ada ke atas lagi. Itu je. Jangan trade semua tekuk. Selagi anda tak pergi macam terpaksa nak trade, anda tunggu je. Dan okey, kalau anda nak masuk setiap lekuk, itu pengsan. Saya boleh kira setiap lekuk. Saya pun tak trade setiap lekuk. Kalau ini adalah satu yang amat penting bagi mereka yang scalping. Kalau scalping anda boleh apply dekat 1 minute, 5 minute, 2 minute chart, 3 minute chart, whatever. Itu yang paling mahal nak dapat sebenarnya. Nak tunggu. Betul tu Kaca. Yang paling mahal sebenarnya bukan ni. Yang paling mahal nak tunggu tu, dia tak tahan. Tu yang main tekan kan. Tu yang tak tahan. So, ingat ya, kalau dia buat yang besar kepada ni, kita trade dia. Saya nampak benda ni lah, yang merah ni. I'm looking at yang merah. Kalau dia buat benda ni, then kita entry. Sebab jumlah dia cukup. Jumlah lekuk dia cukup. US 500 ataupun US 30, sama je. Yang tak dapat nak trade US 100. Sebab kalau dia buat benda tu, US 100 akan buat flat. Sini akan buat flat. Anda kira lekuk-lekuk dia, anda akan faham kenapa saya katakan flat. So DEX pun ada kemungkinan. Saya biar dulu selagi dia tak buat. Kalau dia buat yang besar, macam ni, then ini 1, 2 gitu. Jadi the moment dia break ini, dia break macam ni, anda nampak RSI dia kat sini. Anda nak tengok sini ada divergence. Sini ada divergence. Anda nak tengok ini lain macam. Dia punya diarrhea tu lain macam kat sini. Then anda tarik Fibo. The moment dia break, masa dia break tu, anda tarik Fibo. Dan kalau movement ini kesemuanya, so kita tahu dia membetulkan struktur daripada Julai. Nampak tarikh dia semua sama? Kalau kita tarik Fibo dan kita dapati extension dia 100% ni sampai, katalah dia sampai 38.2 macam ni, dia break nampak 3 leg, anda letak entry macam ni. Stop loss bawah 1618. TP daripada sini. Kira ambil Fibo daripada sini kepada sini kepada entry. Kalau risk reward dia lebih daripada 3, kita masuk. Macam tu je. Kita masuk. Risk reward 5. Dan kita masuk. Yang penting sabar. Bukan semua anda pergi trade. Kalau ikut saya dari XM, masuk sini. Nanti kita buy. Situ kita sell. Kan? Lagi banyak volume. Saya bukan trader. Saya bukan trainer macam tu. Betul tak? Kasha? Masuk sini kita sell dulu. Sini kita buy lagi kan. Pingsan. Volume naik, bagus. Saya bukan trainer macam tu. Okey? Faham bagaimana anda tengok fractal sekarang ni? Okey, so index cuma kalau dia buat bigger correction. Kalau dia buat correction kecil, tak ada. Kalau dia buat correction kecil, tak ada. Biarkan dia buat, sebab itu kita dah tahu dia kat hujung trend. Biarkan. JP225 ni menunjukkan timing dia, di mana saya berminat untuk long USD JP. Sama, tengok ini. 1, 2, 3.
Kita ambil lah 1, 2, 3, whatever. Kalau kita kira lekuk ni 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak dapat. Satu lagi low, 7. Dah 8,5. Okey. Kita nak tengok retail sales tadi. Retail sales US. Apa slow sangat ni? US retail sales negatif 1.1. Lebih teruk apa yang bunyi ni. Lebih teruk daripada jangkaan dan sentimen lebih negatif. Jauh teruk retail sales. Tapi bagi saya itu tak mengejutkan. Bukan CPI. Retail sales. Jauh teruk. Ni. Retail sales US negatif 1.1. Untuk core dia adalah berapa? Negatif 0.4. Teruk data. It could pressure more kepada indices. Itu boleh pressure more kepada indeks ni. Jadi kalau ikut data tu, dan ini boleh jadi. Hopefully ini jadilah. Kita nak trade kan. Kalau kat sini kita tak trade. Ini tak ada apa-apa. Kita nak trade yang ini. Okay. So maksudnya untuk US 30 ni pun sama. We could see bigger correction. Kita tengoklah masa Wall Street buka nanti apa reaction. Dan ini adalah 1 dan kita akan ada 2 ke bawah. Sentimen consumer memang tak bagus. Sebab itu saya kata tadi, saya tak nampak Federal Reserve nak buat apa-apa dalam masa terdekat. Sekarang ni jumlah kes naik. Bantuan daripada kerajaan dah ada negeri dia yang stop. Orang kena bekerja. Masalahnya bila orang nak start bekerja ni, COVID-19 kes naik balik dan kita mungkin akan ada lockdown balik. Saya tak nampak Fed untuk nak taper. Saya tak nampak benda tu. Jadi pada awal ni kita akan nampak pasaran saham reset dahulu. Hopefully dia berlaku sebelum ataupun ni kita nampak benda ni berlaku dalam awal sikit lah. Dan kita boleh trade. Apa pun, the first 3 wave ini kita enter. The first 3 wave ni kita enter. Sebab apa pun, kalau Fed tak bertindak, itu bermaksud liquidity pasaran masih tinggi. Keyword dia liquidity tau. Selagi Fed duk pump duit, selagi kerajaan duk belanja fiskal, ini masih disokong. Ini masih disokong. Tak kisahlah apa, ini masih disokong. Sebab whatever yang menyebabkan ini berlaku pada tahun lepas, kerajaan dengan Federal Bank Central Bank dah ambil tindakan. Pada waktu ini kita pernah ada artikel kata financial market nak collapse. The system yang ada sekarang ni semua tak dapat diguna pakai. Saya ingat lagi tahun lepas bulan 2 sampai macam tu orang tulis. Padahal tak ada apa-apa pun daripada kalau kita lihat kepada the whole market punya ni, nothing. Of course, ini berlaku dalam tempoh yang cepat, itu saja. But the whole structure, nothing. The whole structure, nothing. And saya lewat sikit nak introduce topik market dynamic pada waktu tu, but I was expecting di sini adalah area equilibrium. Ini area equilibrium. Ini
Hai, lupa lagi nak kongsi chart ni. US 500. SPX. Okey, ini area equilibrium. Itu adalah area equilibrium. Sorry, daripada 1 2 ni. Itu adalah area equilibrium. 1 and 2 di sini. This area. This area. Itulah waktu tu, waktu market negatif, anda tulis pasal negatif, saya tak popular waktu tu. Saya tak popular tau. Sebab apa yang saya sebut? Pian, Rizwan, apa yang saya sebut waktu ni? Apa yang saya duk cerita pada waktu tu? Betul. Betul, betul. Apa yang saya sebut pada waktu ini? Bukan sini. Sini saya duk sebut. Cari peluang untuk buy. Saya ingat lagi. Jangan sell. Jangan sell. Sell yen pair. Kita cari peluang untuk long gold. Gold duk jatuh-jatuh. Waktu tu, ni. Kita duk miss 1-2 poin. Gold sakit hati je. Waktu gold tengah macam ni, mana dia? Mana dia? Sini waktu gold sini. Sini. Waktu gold ini buy gold. Saya duk cari buy. Kelang kabut aku nak cari buy Zat. Orang lain duk sell, kita cari buy. Saya ingat lagi tahun lepas kan. Buy, cari buy. Kita tak masuk ngam. Kita dapat sikit. Saya dapat sini. Alhamdulillah lah kan. Saya dapat kawasan sini. Okey lah. Saya duk cari buy. Jangan sell. Jangan sell. Seorang ke. Orang lain duk sell. Duk sell. Kita nak cari buy. Orang cakap dekat ni adalah Mas Saleh. Kau gila. Dia tak cakap gila lah. Are you crazy? Saya duk cari buy. Apa gila je market tengah negatif. Kita cari buy. Tak ada je. The moment Fed meeting, kalau saya jenis trader yang main tekan je, kita tahu Fed meeting 23 Mac. Tengok tarikh ni semua. 23 Mac, Fed meeting. Fed punya meeting. Kalau saya jenis trader yang main tekan je, ni Fed meeting. Bukan kita tak tahu. Kita tahu Fed meeting. Ada pergi cari recording kita 23 Mac. Ini yang mana 23 Mac 2020. Ini ni meeting dia. Ni dia. The moment dia katakan benda ni, ni by seeing the market the Federal will continue to purchase treasury needed to support. Mana yang dia cerita pasal dia beli bond corporate tu in dollar roll. Adalah dia cakap pasal dia beli corporate bond. Maksudnya dia direct masuk market dah. Dia tak peduli. Korang sell aku buy. Korang sell aku buy. Maksudnya market ada liquidity. Kalau anda bimbang duit anda sell, ada buyer. Itu sebenarnya yang orang bimbang. Orang takut kalau dia keluar, dia pegang saham Apple, dia release dalam market, tak ada buyer. Broker tak nak ambil, tak ada seller, tak ada buyer nak ambil. Dia kena pegang worthless paper. Paper tak berharga. Itu sebenarnya, itu yang dimasukkan dengan liquidity, kecairan. Jadi bila Fed kata, korang sell, aku buy, maksudnya liquidity ada. Jadi orang tak pergi panic selling. Kita duk cari buy. Orang kata kita gila lah kan. Izwan, ingat. buy Izwan. Kita buy, tapi cuma set up dia tak kena. Sini je set up dia ada. Alhamdulillah lah kan, pegang lah. Kan, kalau ini berlaku kena BE, keluar dah separuh. Ini dah 50%. Keluar dah separuh.
Kan? Indeks tu pegang. Jangan duk buy sell. Kalau ada peluang lah. Saya tunggu riset lagi. 2 ni kita akan masuk lagi, Zat. 2 sini nanti. 2 ni bagi mereka. Ini disclaimer. Ini bukan nasihat pelaburan. Ini personally yang saya buat. Ini saya akan melabur. Starting daripada sini. Saya akan buat dollar cost averaging ke apa juga yang anda nak panggil. Dan ini tempat saya akan mula buat apa? Apa kawasan ni? Ini tempat saya akan mula, tak ada stop loss. Saya akan mula untuk hedging kawasan sini. Kalau dia break bawah ni. Lain daripada sini, dia turun, saya ada duit, saya pergi beli. Dia turun, saya ada duit, saya pergi beli. Sama, US 30, dia sama. Rugi ya, market, uish. Sampai orang message, kau gila. Saya ingat lagi, apa ni? Apa kau suruh orang buy? Saya tak kata suruh orang buy. Saya kata saya tengah tunggu set up buy. Saya tak kata suruh orang buy. Asalkan anda tak sell. Kalau tak sell, anda buy lah. Saya nak sebut apa? Orang amat tak popular waktu tu. Tak kisahlah. Okey? Tapi kalau anda nak pegang lama, anda tak buy kat sini. Okey? So, index, kita tunggu satu correction, bigger correction untuk trading. Ini jangan pergi beli untuk 3 bulan pula. Untuk trading cuma kalau dia buat yang ini. Okey, kita katakan bahawa bigger correction because of movement dalam yen. Kita ada USD JPY yang nampaknya it will do this correction. This correction. Sama juga, kira benda ni je. Tengok, low dia. High, 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Dia tak dapat habis 5. Dia kena buat 6, turun balik. Dan di sini adalah cluster A. Kalau kita katakan ini adalah correction. Ini A, ini B. Sini juga, kalau sini ada 5, sini pun akan ada nombor 5, 9, 13 yang menghabiskan cluster C. Itu je. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kawasan sini. Benda-benda tu je. Yes, 500 syarikat. Paling sedap apa, Bian? Tahu tak apa yang paling sedap? Paling sedap. Ni yang paling sedap. Mana cat kita? Jangan hilang. Paling sedap. Ni yang paling sedap. Boleh? Yang ada nombor 3,000 lagi sedap. Lagi banyak company. Lagi banyak company. Saya dah lupa. Nanti nampak Galih punya message. Saya lupa nak sharekan link yang ini. Okey, masih ke atas. Jadi kalau anda melabur, anda tak melabur dekat sini. Anda nak masuk cantik sikit. Tunggulah dia buat correction, structure March, semua sama je ni. Jun, Julai, March. March. Anda tunggulah dia buat correction March ni. Masuklah. Okey, ini mungkin 3 lagi ke atas. Ini adalah 3 yang ini 4, ini 5 or whatever. Tapi apa pun dia buat correction sini 3, 7, 11 masuk. Itu 3, 7, 11 tu kira lekuk 3, 7, 11. Kasyah, itu yang 3, 7, 11 rupanya. Itulah dia.
Okay. So, saya tunggu lebih besar, correction lebih besar. Sama juga untuk USD JPY lebih ke bawah. Jadi, ini adalah against structure April. Ini against structure April. Jadi, maksudnya untuk dollar pair dan untuk yen pair, untuk dollar pair dan yen pair, we might see ini sebagai dia punya test, iaitu kawasan sini. Sorry. Kawasan ini. Ini dia punya support. Bukan ini. Ini. Mouse lekat. Kawasan ini. Okay, next. Sini satu structure. Jadi ini. Okay, ini. Itu adalah untuk Euro JPY. Jadi ke bawah lagi. Disebabkan ke bawah lagi, kita jangkakan untuk indeks buat besar sikit. Tak buat kecil, tak buat comel-comel. Sama juga. Ini mungkin ke bawah. Ini mungkin ke bawah. Kalau dia ke bawah tak ada apa-apa. Kalau dia ke bawah tak tukar trend. Ini cuma 4. Asalkan anda tak masuk sekarang. Tahu tak kenapa saya katakan dia ke atas lagi? Sebab nampak ini. Ini baru saja ini baru saja ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Tak dapat. So, kita baru saja ada naik 1, 2, 3. Boleh? Dan start jatuh sekarang. Ada kemungkinan untuk dia buat ini. Faham tak macam mana anda tentukan kenapa kita tak trade yang ini hari itu? Sebab dia turun 5. Satu, saya tak letakkan limit order. Kalau dia turun 7, kita letak limit order. AUD JPY pun sama. Sebab dia turun 5. AUD JPY. AUD JPY. Penurunan yang ini. Yang sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Sebab tu kita tak letak limit order. 6, 7, 8, 9. Tak dapat. 10, 11. Dan baru dia dapat naik. Kira lekuk-lekuk je. Kira lekuk-lekuk. Ingat tak, Rizwan? Hari pertama kan, bila saya sebut Elliott Wave, apa yang saya bagi tahu? Tak, dia simple je. Mengira je sebenarnya. Tapi saya masukkan detail-detail dulu, pening-pening dulu, supaya anda dapat dia punya full picture. Dah faham full picture, kita cerita pasal 1, 2, 3, 4, 5. Alah, itu je. Itu je lah. Anda boleh sebut alah itu je kalau anda faham faham konsep besar dia. Tapi kalau terus 1, 2, 3, 4, 5, tak faham konsep besar dia, sesat. Memang sesat. Jadi bila anda faham konsep besar dia, 1, 2, 3, 4, 5, naik 3, turun 5 lagi. Oh, ini adalah sama ada zigzag ataupun WXY, di mana X dia mungkin adalah flat. AB. Itu contoh dia lah. Itu yang kita sedang tunjukkan dekat Nikkei. Sama-sama. Kira tu je Pian. Kira Kasyah. Kira-kira je. Kalau tak lepas kira, aku tak tahu macam mana. Engkau naik, kalau ada flat, rumah flat depan, tinggi sikit bumbung dia. Kan? Tinggi sikit, biar internet laju sikit. Kalau tak tahu kira, itu tak dapat nak tolong dah. Okey. Kalau dia buat yang ini, anda boleh cari peluang dekat ini. Anda boleh cari peluang dekat sini. Nak guna mana punya connector. Tu yang pentingnya. Nak guna connector ini, dia dah sampai. Ini dah sampai. Ni satu lagi. Satu lagi adalah penggunaan yang dalam ini. Yang dalam ini, anda boleh gunakan dalam ini punya connector. Saya tak gemar connector ini sebabnya dia melangkaui konektor yang besar.
Kalau dia tak melangkaui konektor yang besar, maksudnya melangkaui 1618, kalau yang ini tadi dia macam ni, somehow dalam macam ni lah. Macam ni satu ni, kita akan enter kat sini. Dia masa tu internet dia tak bagus. Dia naik bumbung rumah untuk cari internet. Sekarang ni kalau tak tahu nak kira, pergi flat, cari flat tinggi sikit, kondo ke apa. Itu clear sikit. Belajar kira tu. Tak tahu macam mana. Okey, faham? Yang ini sebenarnya asas kepada semua yang saya buat. Dan barulah Elliott Wave. Kita lukislah apa-apa Elliott Wave pun kat sini. Elliott Wave tu main je, asalkan tak langgar hukum dia. Orang bila lukis Elliott Wave, dia macam nak buat buku. Semua tak boleh, sini tak boleh, situ tak boleh. Kenapa 3 kat situ, kenapa 4 kat situ. Saya peduli apa? Saya nampak 1, 2, 3, 4, 5 tak langgar hukum. 3 tak paling pendek, kita tak dapat lukis 3 kat sini. 3 ni pendek. Jadi kita lukislah benda lain. Kan? Kita lukislah. Apa ke USDJPY. Saya pun tak ingat apa kita lukis untuk USDJPY ni. Kat sini. Ni tak dapat. Nampak? Kita tak dapat lukis sini sebagai 3. Sebab 3 ni pendek. Jadi kita lukislah dia sebagai W, A, B, C, X. Nampak? Itu main, itu Elliott Wave. Banyak lagi instrumen, beribu instrumen Afian. Sekali dok pergi tengok Alcoa. Pergi tengok ETF, pergi tengok sambil-sambil tu kan. Bila ekonomi insya-Allah pulih nanti, pergi tengok REITs. Pergi tengok. Kita Bumi Putra, selain daripada ASB, anda ada AHB, Amanah Hartanah Bumi Putra. Hai, macam-macam. Saya tak boleh sebut yang, saya tak boleh, okey pergi melabur sini, pergi melabur sini. Apa yang saya sebut adalah instrumen yang ada, anda pergi cari, anda pergi buat anda punya kajian. Ada banyak. Amanah Hartanah Bumi Putra. Kan? Yang bukan bumi siap sewa nama. Kita yang bumi tak, sayang betul. Ambil peluang bagi bumi, ambil peluang, jangan tak ambil peluang. Okey, faham? Banyak conteng ni. Macam mana nak delete ni? Sekejap saya delete dulu Letak dia lekat kat situ. Alah. Wimon tengah banyak kaji kan. Pergi tengok-tengok benda macam tu Wimon. Ambil peluang. Ambil peluang. Benda-benda sayang. Okay. So USDJPY sedang buat B sekarang ni. So ini 5 wave. Anda cerita macam mana kat saya, ini 5 wave. Yang saya nampak lah. Mungkin dia jadi 3 wave, tak tahu. Tapi ini 5 wave, kita nampak ada divergence dekat A. So, buat B, sebelum dia jatuh. Kalau itu berlaku, gold sedang turun ke bawah. Mana gold? Gold akan buat wave 4. Allah. Pergi tengok. Yang makcik pergi depan building tu kan. Pak Gad tu tanya, Pak makcik tengok apa? Alih bunga. Suruh Pak Gad alih bunga tu. Iklan dia lah tu. Kenapa? Bangunan saya. Tu dia. Iklan tu lah. Tak nampak dah iklan tu sekarang ni. Bajet tak ada. Ekonomi tak bagus. Okey. Ni tengah buat wave 4. Saya kerja TV dulu. Jadi banyak terlibat dengan apa? Dengan iklan. Orang pinjam kamera daripada studio saya. Orang pinjam kamera dulu kena sign ada saya. Jadi kamera kita orang dekat Sarawak tu, dekat Kuching, kita orang sahaja yang ada digital punya kamera. Waktu tu lah. Tahun 2000, 2001. Lepas tu banyak orang ada digital kamera. SX, Betacam SX. Siapa tahu kamera tahulah. Dulu lah Betacam SX dahsyat. Sony lagi tu.
Okey, dia akan buat wave 4 masih ke atas, tak habis lagi. Ini tak habis lagi untuk gold. Boleh tak long, boleh tak short, tak ada sequence, tak ada trade. Sama dengan silver, ya. Ini mungkin sedang buat 1 2 dia. Faham tak? Dalam 3 tu ada 1 2 3 4 5. Okey, dia ada view untuk silver ni, dia dah habis kat sini. Dia dah habis 4 ini kat sini. Ini adalah 1, nampak lekuk dia. 1 2 3 4 5. Dia boleh buat 5 ni. 1 2 3 4 5. 1. Ini 2, 1 2 3, lepas tu dia jatuh ke bawah. Saya tak nampak dia punya sequence. Sebab tu saya tak bagi any set up untuk gold dengan silver. Apa pun kita masih ada ke bawah setakat ini. Kalau kita ada indeks ke atas, kita ada dolar ke atas. Okey. Minyak, copper tak ada apa-apa. Saya minat untuk minyak cuma dekat hujung trend yang ini. Beli Wimon. Tengok-tengok syarikat minyak. Mungkin untuk pegang 2-3 minggu. Ini pegang untuk tahun. Ini pegang untuk 2-3 minggu. Ini untuk trade. Syarikat dia. Bukan hari ni baru saya cerita benda ni. Lama dah saya cerita benda ni. Dari tahun lepas lagi. Okey. Kita nampak untuk copper. Nampaknya copper dah settlekan B kat sini. Ini. Kalau setakat elliott wave. Nampak tengok elliott wave. Kalau setakat elliott wave. Itu je elliott wave tengok. 4, 5. Itu A. Ini B. Tak langgar hukum pun. Ini C. Tak dapat. Ini B. Tak dapat. Jadi kalau tak dapat, kita tukarkan dia kepada W, X dan Y. Merah. Kalau setakat elliott wave lah. Ini A. Kalau nak lukis satu. B, C. Ini A, B, and C. Ataupun W, X dan Y. Tak kisah. Ini W, ini X, ini Y. Kalau setakat elliott wave. Nampak? Elliott wave. Elliott wave tak ada ni. Soalan dia adalah anda nak lukis apa? Itu dia sebenarnya. Jadi kita nampak copper dah ke bawah. Maksudnya saham dolar saham dolar atas. Boleh? Tak payah tengok chart pun, anda tengok copper je dah tahu dah apa jadi. Faham? Kalau jenis yang trader satu-satu candle. Saya boleh buat benda tu, tapi saya tak buat. Sebabnya saya kepada set up. Okey? Itu Euro AUD akan ke atas. Copper jatuh. Penjual copper Australia habislah. Ini ke atas. Jadi kita tunggu. Kalau ini buat 5 wave, faham tak? 1, 2, 3, 4, 5. Breakout ini 1, 2, 3. Buy lah. Dia tak breakout, jangan masuk. Euro GBP tak ada. Euro GBP tak ada. Jauh sangat. Kalau nak break sini, jauh tak ada. Tak ada apa-apa. Ini mungkin dah habis Euro GBP ke bawah. GBP AUD saya dah tukar. Tak ada set up. Kalau dia breakout ini 1, ini tak dapat. Ini 1, ini 2, ini sedang buat 3, 4, 5, lepas tu baru dia jatuh. Kalau nak jatuh pun. Nah, seperti hari ni lah. BPNZD pun sama. Kita dah tukar dia ke atas. Okey, 1, 2, ini 3, 4, 5, lepas tu baru dia jatuh. Itu saya dah update dalam market outlook.
Itu saya dah updatekan dalam market outlook. Yang ini. Ingat, dia masih lagi korektif. Yang besarnya impulsive bearish. Itu dekat daily. Okey, jadi tunggu indeks untuk buat correction yang lebih besar. Hanya jika indeks buat correction yang lebih besar, kita akan trade dia. Yen pair pun sama, yang lebih besar. Dan GBP AUD ini tak ada. Ini tak lupa lah. Euro US dollar, anda boleh masuk lebih awal untuk short Euro US dollar kalau dia ke atas. Kalau dia buat pergerakan ini. Kalau dia habis kat sini, kita kena bye-bye. Okay? Hopefully dia kat atas lah. Kalau dia kat atas, kita short dia. Kalau dia kat sini, dia terus jatuh, tak ada apa-apa. Ini masih lagi wave 3. Ini wave 5 untuk habiskan C. Okey. Kalau dia turun ke bawah, dan kita dah start 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia break bawah ni, 3 wave, short lagi. Faham tak? Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Break ini, 1, 2, 3, short lah. Sini boleh short. Bukan satu cara nak masuk kan. Itu wave 2. Itu wave 1 dalam yang minit. Boleh? Okey, kita sambung esok tak ada sesi saya. Kita akan ada FB live kita seperti biasa. Kita dah pukul 9. Rosli mana pergi tak remind. Kita akan ada sesi FB live kita pada jam 9, ikut kat sana. Seperti biasa, ruang lanjutan Local XM insya-Allah dari jam 1 hingga 9 malam besok bersama Imran dan instructor kita serta Imran ada 2 sesi esok dan kita punya host XM besok. Jumpa lagi insya-Allah esok. Kaji-kaji apa yang saya sebut tadi. Wimon, Pian, kaji-kaji. Santi, Kasha, kaji-kaji apa saya sebut tadi. Macam-macam. Saya tak boleh sebut direct sebab dia akan jadi nasihat pelaburan. Rosdi, makan durian. Labur dalam satu sistem, jangan makan banyak sangat durian. Dagang sistem anda. Buat benda logik. InsyaAllah jumpa dalam FB Live besok 9 malam di page XM Malaysia. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you.